Tengah dengar ceramah. Kenapa? Apa jadi? Tidur, mati pula. Oh, itu sebabnya kalau kita tengok, jangan kita bangga-bangga dengan apa yang ada dekat dunia. Wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, siapa nakkan hari akhirat, surah Al-Ahzab ayat 21, wa zakarullaha katsira, maka ingat Allah banyak-banyak. Ingat tu. Tak sampai suara. Sampai masanya kita akan berusia. Bukan muka je tua, tekak pun tua dah. Tarik mati. Contohlah, mati di pentas karaoke. So mana nak? Mati tengah sembahyang ke mati tengah menyanyi? Mana nak? Masuk tarian karaoke. Aku keras. Lepas tu dekat meja tu, aku rasa dia lupa lirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan Pengerusi acara yang bahagia, Wakil Yang Berhormat Menteri Ahli Parlimen Batang Sadong Cik Amir Alisti, seterusnya Wakil YB Adun Simunjan Encik Raili bin Jawawi, bahagia Yang Ada Imam Surau Madrasatul Hidayah Kampung Sageng, ketua-ketua kaum, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat malam ni dapat kita bersama-sama dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jadi alhamdulillah malam ini kita datang beramai-ramai dan saya tak dapat nak menolak pelawaan daripada surau ni, madrasah ini, sebab saya difahamkan jemaah subuhnya pun macam ni lah ramainya. Cara golak kan jalan macam kan. Alhamdulillah, dengan rezeki dapat saya sampai kemari, rupanya jauh betul kampung ni. Tapi insya-Allah, insya-Allah, dan dengan semangat tu sampailah. Saya ni datang dari Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dirontangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Jadi kata-kata saya tu kadang-kadang kalau dengar tu, kalau apa, maksudnya mungkin berbeza. Dia kata tak apa, tak payah datang pun tak apa, maksudnya suruh datang. Anda kena tahu bahasa orang dulu-dulu. Dan saya seronok tengok malam ni ramai belia yang datang. Orang-orang muda, anak-anak muda ramai datang. Bagus, teruskan datang. Dengar saya pesan ni, anak-anak muda teruskan datang. Ni kadang-kadang ada event-event tertentu belia ramai, tapi malam-malam yang lain dia ramai beliau aja kan. Jadi datang, biar ramai-ramai datang, menghidupkan. Jadi malam ini kita bicarakan tentang cinta menuju kepada syurga. Cinta menuju kepada syurga. Cinta ni kasih sayang, pengabdian, penyerahan diri kepada sesuatu perkara.
Kan kalau kita lihat dalam aspek agama kita, cinta yang nak menuju ke syurga ni bukanlah cinta yang sementara. Kita kena mencari satu cinta yang hakiki. Kalau kita tengok dalam satu hadis, Nabi sebut ketika berada di hari akhirat nanti, tidak ada naungan selain pada naungan arasy Allah, yang mana hanya 7 golongan yang akan mendapat naungan daripada Allah. Apakah golongan itu? Golongan yang pertama adalah golongan pemimpin yang adil. Daripada setinggi-tinggi jawatan sampailah kepada jawatan ketua, pengerusi, presiden, perdana menteri, ketua kepada keluarga termasuk. Jangan ceritalah pengerusi madrasah, jangan cerita pengerusi masjid, jangan cerita ketua lorong, ketua kaum, itu lagi lah. Ini cerita ketua keluarga pun pemimpin yang adil. Kedua, golongan muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Jadi itu pun akan dapat naungan daripada arasy Allah. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada rumah Allah. Macam mana pun dia tetap nak cari rumah Allah, dia nak sembahyang berjemaah, dia tak nak sembahyang seorang-seorang, dia nak cari masjid, nak cari madrasah, cari surau. Yang keempat, orang yang berkasih sayang, bercinta, bertemu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukanlah makna perempuan buruk dan miskin boleh, tapi kalau dah kaya dan cantik pun ditolaknya, yang buruk lebih lagi lah tak selera. Dan begitu juga yang keenam, orang yang bersedekah, memberi sumbangan, tangan kanan memberi tapi tangan kirinya tidak mengetahuinya, dia merahsiakan sumbangannya. Dan yang ketujuh, orang yang duduk bersendirian di malam hari dan basah pipinya dengan air mata kerana mengenangkan dosanya kepada Allah. Jadi ini 7 golongan. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, cinta kepada Allah dan Rasul itulah sebenarnya cinta hakiki yang akan menyelamatkan kita. Cinta manusia sampai masa manusia tu akan mati. Cinta pada harta akhirnya akan pudar, akan musnah, akan rosak. Cinta pada kedudukan sampai masa pencen. Cinta pada duit akhirnya habis. Jadi cinta yang hakiki adalah cinta pada Allah. Jangan cintakan dunia, sebab dunia itu sementara sifatnya, apatah lagi yang ada di dalam dunia. Saya ulang balik. Dunia itu sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Jangan lupa hashtag, dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia tempat meninggal. Dunia ni ibarat hentian rehat, berhenti sementara sebelum nak teruskan perjalanan. Belum ada orang lagi sibuk nak buat rumah dekat tempat hentian rehat, belum ada lagi. Sebab dia tahu tu sementara sifatnya. Jadi apakah tanda-tanda orang gila dunia? Pertama, dia gilakan pasangannya, sayang sangat dengan isterinya, sayang sangat dengan suaminya, sayang dengan isteri. Isteri saya yang pernah, isteri kami pandai-pandai masak. Dia buat kuih terbaik, celorot, kelupis, sedap semua. Kalau masak mi kolok, terbaik. Kalau masak laksa Sarawak, tak ada yang tandingannya. Sementara malam tu isterinya tidur, penat, saya tidur dulu bang, esok tu tak bangun lagi. Hilang nikmat isteri tadi. Kahwin baru tak sama, sikit-sikit nak makan kedai tak sama, menyusahkan aku je. Dulu elok masak, ini aku yang bagi dia makan sampai buntal atau bulat. Suami saya bagi saya 2,000 sebulan. Sampai masa suami mati tercekik sulu.
hilang 2,000 sebulan. Tu cakap pasangan. Sementara dah cakap dah, duduk bersendirian mengenang Allah, mengenang dosa, basah pipi dengan air mata, itu lebih baik daripada menangisi pemergian seorang jantan. Tahu apa buat? Berhentilah menangis kerana lelaki, menangislah kerana Allah. Faham? Orang perempuan saya tanya, faham tak? Bagus. Mulai hari ni pedulikan apa lelaki nak buat, setuju. Faham? Faham tak? Janganlah sangka buruk, yang baik-baik fikir. Gemar sangat fikir buruk, Tuhan makbulkan. Tahu? Tu yang pertama. Kedua, orang gilakan harta, beli rumah besar. Saya tengok tadi dalam perjalanan, tak sangka rumah cantik-cantik semua, sebiji-sebiji. Ada yang tak siap lagi, tengah buat lagi. Ada yang cakap dah berapa tahun tu memang macam tu, dia tak siap lagi. Tak apalah, tapi maknanya cantik lah. Dulu kita lalu dalam perjalanan pada Kuching nak sampai ke sini, kita nampak rumah-rumah besar tepi jalan. Ya, aku kalau ada duit aku nak buat rumah macam tu. Sampai masa ada rumah lagi cantik pada rumah tu. Tentulah sifat dunia. Duit sampai masa habis, ya? Masa habis. Handphone ni, telefon baru tau, sampai masa dah keluar teknologi baru lagi. Dulu orang pakai telefon Nokia 3310, punya hebat telefon tu, dah jatuh terbarai, boleh cakap lagi, hello. Bateri tahan 2 minggu. Yang tak campur orang tu tahan 3 minggu. Dia tak telefon orang, orang tak telefon dia, 3 minggu tahan bateri. Tapi sekarang telefon siap dengan power bank. Ada orang telefon kepala dia melekat dekat switch sebab wayar pendek, kan? Sambil charge, punya mustahaknya telefon tu, tapi bertukar-tukar teknologi. Sampai masa dia akan musnah, teknologinya akan ketinggalan. Sentiasa ada teknologi baru. Tak lama besok macam ni, hello, dekat tangan dia masuk chip, SIM card masuk 2. Kita gelak lagi ni. Macam tu juga orang gelakkan telefon bimbit dulu. Orang tak pernah sangka pun dekat telefon boleh tengok muka pasangan kita. Apa? Suami tiba-tiba keras, hang. Begitu juga dengan jawatan. Tadi ketua-ketua kaum, berapa kali tukar ketua kaum. Meninggal yang ini, ganti yang itu. Betul tak? Pengerusi madrasah, sampai masa pengerusi madrasah tu tak sihat, minta ganti yang lain. Benahari pun tukar, sentiasa bertukar, kan? Pemimpin-pemimpin bertukar ganti, nampak tak? Ketua. Jadi jawatan sementara. Ada orang, dia pegawai besar dekat pejabat daerah tu, jangan main-main, pangkat dia tinggi. Tiba-tiba dia duduk dekat tiang, dah bencen, batuk menteruk dah, batuk lagi banyak pada bercakap. Sampai masa, betul tak? Sampai masa. Macam tu juga Syamsul Debat. Sampai masa akan ada pencamah-pencamah lain, kan? Syamsul Debat datang Sarawak dah lama dah, cuma dulu kau tak peduli dengan aku. Oh, saya terkejut tadi tu, nak tunggu. Oh, dahsyat. Tengok malam ni, kita tengok ada beza tau, ada beza. Tengok wakil kepada ahli parlimen dengan wakil kepada yang berhormat Dun. Mana wakil? Ni wakil. Mana so? Ni wakil parlimen Dun. Mana wakil parlimen mana? Dah tak mengaku pula dah. Tak ada ya. Semalam saya dah jumpa dah, Habib Datuk saya dah jumpa semalam dekat program semalam dekat Sadun Jaya. Dia pun menyampaikan salam semalam, kan? Ya, cuba tengok apa beza wakil rakyat dengan Syamsul Debat? Apa beza? Perasan tak?
Wakil rakyat datangnya disambut, Samsul Debat pun datang disambut. Ya. YB dapat berucap, Samsul Debat pun dapat berucap. Wakil rakyat makan tempat VIP, Samsul Debat pun makan tempat VIP, insyaAllah. Dan saya yakin sangat malam ni ada jamuan. Tak ada, minta maaf, tak ada. Betul ke tak ada? Contoh nampak? Habis semua sama, datang sambut. Tapi apa perbezaan? Satu je beza, wakil rakyat memberi peruntukan, Samsul Debat dapat peruntukan. Apa beza dia? Bergurau aja. Itu sebabnya kalau kita tengok, jangan kita bangga-bangga dengan apa yang ada dekat dunia. Saya berforum dengan sahabat saya, Ustaz Haslin, Abdullah Khairi dan juga Izhar Arif. Kami berforum malam tahun baru itu. Tajuk dia, mana milik kita? Cuba fikir balik, mana milik kita? Mana milik kita? Contoh soalan kita tanya kan, kita nampak ada jam, adik ni pakai jam kat tangan, tak ada. Kita bertanya, kita tanya soalan, dik, jam tu siapa punya? Siapa punya? Dia ada ramai orang akan cakap, jam ni saya punya. Soalan yang kedua orang tanya, tangan tu siapa punya? Langsung senyap. Diri kita pun bukan kita punya. Macam mana kita boleh mengaku apa yang ada pada kita yang sekarang ni adalah kita punya? Rumah kita punya, kita kata. Rumah saya lah ni. Ya ke? Katalah mati, ada nak yang imam kata, ayahanda tuan imam kata, ni sebab rumah tu nama dia, tolong tanamkan sekali dengan dia. Mana lagi kereta masukkan, besar betul lubang nak gali tu, tak dapat. Nak bagi tahu sementara, Iskandar Zulkarnain dalam sejarah raja yang paling warak, raja yang paling alim, taat kepada Allah. Dia pesan pada anggota tentera dia, kalau aku mati nanti jangan lupa buat 3 perkara. Yang pertama, pastikan yang mengusung jenazah aku bawa ke kuburan itu adalah di kalangan golongan tabib-tabib, iaitu bahasa orang Sarawak, orang Seminjan kata doktor. Bawa tabib-tabib yang handal-handal usung jenazahku. Yang kedua, waktu usung jenazahku pergi ke kuburan, taburkan segala harta kekayaan aku di sepanjang perjalanan menuju ke kubur. Dan yang ketiga, waktu usung jenazahku, pastikan tangan aku ni terkulai biar semua orang nampak. Jadi tentera dia pun tanya, apa cer? Dia kata, kenapa? Tim Kai. Limaza. Kenapa? Untuk apa kau buat macam tu? Pertama, aku nak bagi sampaikan pesanan pada semua. Kenapa tabib, doktor yang hebat-hebat kena usung jenazah aku? Nak beritahu, hebat mana pun tabib itu, hebat mana pun doktor itu, dia takkan dapat menghalang kematian daripada berlaku. Yang kedua, usung jenazah, tabur harta kekayaan. Kau akan tengok ramai orang berebut-rebut nak ambil harta kekayaan itu tanpa mampu kau buat apa-apa. Kenapa? Kau tak boleh nak larang, jangan ambil, itu aku punya, tak. Sebab nak bagi tahu harta kekayaan tu bukan kita punya. Dan yang ketiga, kenapa kau nak biarkan tangan kau terkulai layu tu? Kenapa? Biar orang nampak, biar semua orang nampak. Macam mana kau lahir dulu tangan kosong, mati pun tangan kosong, tak ada apa. Tangan dah terkulai layu di Tasik Madu Fauziah Latif. Nak memberitahu dalam bahasa budak-budak muda sebut, masa dah time. Dah sampai masa, matilah kita. Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat, sebab mati tak syarat sakit.
Tengah dengar ceramah. Kenapa? Apa jadi? Tidur, mati pula. Oh, dalam ceramah itu biasa. Saya tak kecil hati kalau siapa nak tidur. Tidurlah. Sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Jangan dipaksa-paksa. Daripada siang tadi gosok tudung, gosok telekung, takut-takut nak tengok Samsul debat ni. Ada yang dah masuk madrasah daripada ala pasar tadi dah masuk dah, booking tempat. Orang perempuan tadi sini duduk ni. Perempuan belakang, belakang. Punya ramai ni. Kan? Saya sampai masa ngantuk lah, ngantuk. Ngantuk. Daripada tadi pegang handphone. Excited nak ambil Samsul debat ni. Keras tangan dah. Allah. Siap suruh kawan, tolong urut tangan. Jangan risau. Nak tidur, tidur. Dengan satu syarat, minta tolong jangan berdengkur. Takut ganggu orang sebelah kita. Sebab dia pun nak tidur juga. Tidurlah sama-sama. Sebenarnya pada malam ni kita nak share tentang bagaimana kecintaan ni kepada Allah ni. Kita ingat mati banyak-banyak. Ingat mati banyak-banyak, maka nak mengajar kita tentang syukur dengan apa yang kita ada. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukurlah, nescaya kami akan tambahkan, kami akan lipat gandakan. Tapi kalau kamu kufur, kamu tak syukur, azab kami amatlah pedih. Beza. Orang yang syukur, Allah bagi lipat ganda. Tapi orang yang kufur, Allah bagi azab pula. Contoh, kalau manusia dia sebenarnya, kamu tolong aku bagi. Kamu tak tolong aku, tak bagi. Itu manusia. Tapi Allah bagi tahu kita, kamu syukur, aku tambahkan. Tapi kalau kamu tak bersyukur, azab amatlah pedih. Kenapa? Sebab syukur ini meliputi banyak perkara. Contohlah, orang tak bersyukur, dia nampak air ni, dia kata apa? Jauh-jauh datang air kosong baginya. Contoh. Tu ayat orang tak syukur. Contoh. Tapi kalau orang ni, alhamdulillah ada juga air kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Bukan nak minum sangat, nak gambarkan kesyukuran. Sebab dengannya jamuan tak ada. Kan? Okey. Jadi makna kata syukur ni ada 4 perkara kata Imam Al-Ghazali. Pertama, dengan lisan kita, alhamdulillah. Kedua, hati kita memperakui siapa yang bagi nikmat dekat kita. Ketiga, tindak tanduk perangai kita melambangkan kesyukuran kita kepada nikmat Allah. Kita jaga solat, kita puasa, kita bayar zakat, kita mengerjakan haji, umrah jika mampu, kita masuk korban bila mampu, kita masuk, kita bersedekah, kita tolong orang susah, kita buat tindakan-tindakan kita tu sebenarnya melambangkan syukur. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak rosak. Contoh memelihara nikmat tidak yang supaya tak rosak. Badan kita Allah bagi sihat, kenapa nak rosakkan kesihatan kita dengan rokok, dengan vape? Kenapa? Kenapa? Dah keras. Kenapa aku pula? Ni anak-anak muda, jaga, jangan rosak. Saya senang saja. Mak saya tanya kat saya, anak mak jangan isap rokok. Sampai hari ini saya tak isap rokok. Alhamdulillah, okey. Bila tak isap rokok pun duit tak cukup juga. Kan? Kita ni yang isap rokok ni pun lagi lah tak cukup. Jadi jaga kesihatan. Belum apa-apa
Bila malam minta isteri, betul, dia cakap betul. Pelihara nikmat supaya jangan rosak. Dapat kerja betul-betul, jangan tuang, jangan ponteng, jangan pecah amanah, jangan curi tulang. Itu tanda kita syukur atau tidak bersyukur. Saya tahu bila saya sebut pasal rokok orang marah, saya minta maaf. Memang saya kena sebut. Di Pulau Pinang, di Kedah saya ceramah, banyak masjid-masjid siap letakkan keputusan Majlis Fatwa Muzakarah Fatwa Kebangsaan bagi tahu apa hukum hisap rokok. Cuba cari. Yang dia bergaduhnya vaksin. Vaksin tu ada babi weh. Yang dia hebohkan. Rokok tak pernah bincang. Tak, itu lain. Itu ada perbezaan pandangan sebenarnya. Jelas. Belum pernah lagi kajian hisap rokok mendatangkan protein dalam badan. Tapi saya faham bukan senang nak berhenti, tapi kena usaha berhenti. Contoh kalau dah biasa hisap 30 batang sehari. Jangan gelak, benda tu benda betul. Ada seorang sahabat saya hisap rokok, habisnya terus sambung. Habis sambung. Janganlah sebut nama orang. Nama kau sendiri sebut. Unggo. Ni anak tanya sini. Orang. Jangan kita rosakkan apa yang ada ni kat diri kita ni. Dihisap 30 batang sehari. Berazam minggu depan terus tukar jadi 29 batang sehari. Minggu satu lagi 28 batang sehari. Minggu satu lagi 27 batang sehari. Minggu satu lagi 26 batang sehari. Minggu seterusnya tak sempat 25 mati. Contoh. Maka malaikat akan catat dia mati dalam keadaan sedang berusaha nak berhenti merokok, ya Allah. Tapi kita dah tahu benda rosak, buat lagi. Apa imam misal. Contoh bukan imam sini, imam tempat lain. Contoh. Imam sini tak sokok tempat lain. Ini cakap betul. Kita tengok kan, kita sokok, kita tengok anak kita sokok. Tak ada bapa setuju anak dia sokok. Tapi bapa, kau jangan jadi macam bapa. Bapa sudah tidak boleh berubah kan Zali. Anakku Sazali. Ini semua salah bapa. Bapa manjakan Sazali. Anak-anak akan salahkan. Kenapa hisap rokok? Ayah hisap. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Kenapa buat ni? Kau. Kenapa hisap rokok? Madam. Habis tunjuk kawan. Lokman. Nama orang dia sebut. Nama sendiri tak sebut. Tolong jaga. Itu contoh. Saya bagi satu contoh. Makna usaha. Jangan terbabit dengan dadah. Ramai orang menyesali. Sekali terbabit susah nak tinggalkan. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala suruh kita syukur. Dan bila syukur kena jaga. Kena jaga nikmat yang Allah bagi kepada kita. Antaranya bila kita bersyukur, kita tengok hamba yang bersyukur terhadap segala nikmat Allah, merupakan wujud peribadatan, wujud rasa ibadah, mengabdikan diri kepada Allah bila dia syukur kepada Allah. Itu sebabnya dalam satu lagu tu nasyid tu, cinta kepada Allah, cinta Rasul, cinta ibu bapa, cinta kepada umat, cinta kepada kecemerlangan. Marilah kita semua cinta 5 perkara. Jarang nak dengar Samsul Debat nyanyi ni. Hari ni dapat bonus untuk orang Simuncan. Tepuk tangan kawal-kawal, ni madrasah ni. Ni bukan studio 3 Seri Pentas tau. Tapi betul,
Syukur ni salah satunya kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Cinta kepada Allah, apa Allah suruh kita buat, apa Allah larang jangan kita buat. Cinta yang membawa kepada syurga. Dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu semayang. Golongan muda berhenti main bola, jom kita semayang. Tengah main takraw, tengah main futsal, tengah main bola, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maghrib berhenti. Yang main takraw, Allahu Akbar, Allahu Akbar, last point, last point. Yang main bola, last goal, isyak dah. Nampak? Itu sebab azan maghrib dia saja buat mendayu-dayu supaya bagi masa boleh sampai ke madrasah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu. Biar dia ada masa. Balik maghrib ni. Hayya 'alas salat. Tapi subuh tak boleh macam itu. Tidur. Subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Macam tu. Hayya 'alas salah. Mari solat. As-salatu khairum minan naum. Tentu. Tapi kadang-kadang bila datang madrasah, datang surau, tengok manalah orang. Bila azan tak semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, penat dah bila orang tak ada. Kena semangat. Yang seorang tu tinggal pula pada tingkap tu. Lah seorang aja. Ini kalau aku masuk mau aku jadi imam, balik dia. Tak jadi dia masuk dalam. Tu tak nak tu. Ya. Jadi makna kata kita datang dengar apa yang Allah suruh kita buat, Allah larang jangan kita buat. Allah suruh kita sedekah banyak, Nabi pun sebut sedekah banyak. Sedekah. Mana tabung madrasah? Mana tabung madrasah? Melekat masukkan duit tu dekat tiang tu besar, masukkan. Masukkan. Kalau ada yang lalu ke, masukkan duit. Ini lalu, sampai dah dia. Aduhai. Sedekah, sumbangkan duit. Sedekah belum pernah lagi memiskinkan orang. Siapa yang nak mengubah hidup dia, nak berjaya dalam hidup, banyakkan bersedekah. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن Alhamdulillah. Ini kita sambung Jadi syukur ini adalah satu perbuatan yang sangat indah. Salah satunya saya beritahu adalah dengan salah satu caranya syukur ini menzahirkan kecintaan kita kepada Allah. Dan salah satunya cinta Allah, buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang kita buat. Sebagaimana perkataan Fudail bin Iyad, hendaklah kalian selalu bersyukur atas segala nikmat. Yang mana sebagian salaf pernah berkata, pagi hari kami diberi nikmat oleh Allah tidak terhingga, padahal kami banyak berbuat maksiat kepadanya. Kami tidak tahu terhadap nikmat mana kami bersyukur, terhadap kebaikan yang dimudahkan atau terhadap kejelekan dosa-dosa yang ditutupi. Kadang-kadang kita pun tak tahu. Malam tadi berapa ramai orang terlelap tidur tanpa sempat minta panjang umur. Tiba-tiba pagi tadi hidup lagi. Dan bila hidup lagi tak ada pula yang komplain, kenapa lah aku hidup lagi ni, Allah, kan patut mati lo. Tak ada pula. Kita bangun dengan gembira je, kan? Kita bangun dengan gembira, kita buat urusan dunia, kadang-kadang tak semayang, kadang-kadang tak buat perkara Allah suruh, tapi tetap dapat nikmat bernafas dengan baik, dapat nikmat makan dengan banyak, dapat nikmat jumpakan kawan-kawan dekat kedai makan, kawan-kawan belanja kita makan dan sebagainya. Dapat pergi bekerja dengan masa yang baik, dapat menyelesaikan kerja-kerja tugasan kita, walaupun dalam masa yang sama kita ingkar pada perintah Allah. Jadi yang mana satu. Dan begitu juga bersyukur tidak hanya dalam keadaan kita berada dalam keadaan baik, tetapi bersyukur juga adalah kerana Tuhan masih bagi kita nikmat hidup, memberi kita nikmat iman dan nikmat kesihatan, sehingga kita boleh beribadah kepada Allah. Itu pun satu nikmat Allah bagi kat kita. Kena syukur.
Berapa ramai ayahanda bonda yang datang hari ni walaupun keadaan dah tak berapa sihat tapi masih boleh datang. Ada orang nak datang tapi tak boleh, dah terlantar, dah terbaring. Tuhan bagi bahagian masing-masing. Ada orang saya jumpa, bayangkan masa saya menunggu penerbangan nak terbang ke sini 2 hari lepas, nak naik kapal terbang di KLIA 2. Terkejut saya. Seorang petugas KLIA beritahu saya, Ustaz, sebab masa tu dah ramai orang ambil gambar dengan saya. Dia beritahu, Ustaz, ni ada 2 orang sahabat kita ni nak bergambar dengan Ustaz, suami isteri. Datang nak ambil gambar, boleh tak Ustaz nak ambil gambar? Dia tak pandang saya, rupa-rupanya dua-dua cacat penglihatan. Dulu cacat penglihatan. Dia bagi telefon bimbit dia, bagi telefon bimbit dia bergambar dengan saya. Dia kata, bertuahnya kami dapat bergambar dengan Ustaz. Saya kata, tak, saya yang bertuah dapat bergambar dengan dia. Dia dengan dia duduk, terang telinga dia dengar orang bergambar dengan Syamsul Debat, orang bergambar Syamsul Debat. Dia panggil, boleh tak? Kebetulan petugas AirAsia tu bawa dia nak hantar dia dekat dia punya pintu berlepas. Dia kata, boleh tak bawa saya nak bergambar dengan Syamsul Debat. Saya dengar tadi dia orang bercakap dengan Syamsul Debat. Saya kata, bukan dia yang bertuah, saya yang bertuah. Cuba fikir, tutup mata kita, rapat-rapat berjalan pergi ke kedai yang kita boleh pergi. Habis kita langgar semua, masuk longkang, masuk parit semua, tapi dia, hati dia terang. Sebab itu dia sumber yang dia ada, sumber pandangan mata hati dia. Tu sebab Nabi ajar kita, kalau nak syukur ni, tengok orang yang lebih teruk, jangan tengok orang yang lebih tinggi daripada kita. Tengok orang kaya kita takkan selesai. Kenapa rumah dia besar? Rumah aku mesti besar. Takkan selesai. Ada orang lagi besar lagi rumah. Nak besar lagi? Nak besar lagi, besar lagi. Sampai kan dia nak lawan rumah Ketua Menteri pula. Dia pun nak besar lagi, nak besar lagi. Takkan selesai. Oh, aku nak tukar kereta besar. Mana besar kereta tu cakap? Itulah saiznya. Kalau besar sangat tak muat jalan. Ini pun dah sempit, dah takut, nak berselisih pun takut. Bayangkan nak besar lagi. Oh, aku mesti bawa JCB ni. Tak cukup besar lagi ni. Aku kena bawa bas ni. Nak berlawan dengan jiran sebelah. Bawa bas. Dia seorang saja ada bas dalam taman. Orang lain bas kilang, bas sekolah, dia bas sendiri. Bas warna hitam, tinted gelap, siap katil, siap dapur dalam bilik air tu. Semua ada semua, siap dalam bas tu, siap semua. Bila dia balik rumah, pang, Honda. Pang. Oh, nak tunjukkan bas dah balik. Dia naik motor tu, jalan sebelah, teng, ketekak dia satu. Takkan habis. Tapi kita perlu bersyukur walaupun keadaan bukan hanya baik, keadaan kita yang buruk, keadaan kita tengah susah pun kita kena belajar syukur. Abang, takkan kita makan nasi lauk telur aja. Alhamdulillah sayang. Kita fikirlah, ada orang tu telur pun tak boleh nak makan. Dia boleh tengok je telur tu. Beruntung sungguh ayam tu ada telur. Dia kata gitu kan. Belajar bersyukur. Abang, kita dapat minum air kosong aja ke? Jadilah sayang. Orang tu air pun tak dapat minum. Nak masak air pun tak ada tempat. Ni cerita kita gelak-gelak. Di Afrika. Ni korban baru-baru ni kan. Korban ni sekarang tengah berlangsung dekat Chad, Mali, Kongo, di Afrika. Di Nepal, Kathmandu, orang Islam yang susah. Nak bagi agihkan daging korban pukul 10 pagi. Malam tadi pukul 10 malam dah beratur. Kenapa macam tu sangat? Sebab susah. Saya pergi Kemboja dulu 3 tahun turut saya pergi. Kesian, dia peluknya kita. Bila kita hantar daging ke rumah, dia peluk. Bau jangan cakap lah. Dia miskin semua. Bukan miskin duit saja, tapi miskin agama pun dia juga. Sembahyang apa pun tak tahu. Budak darjah 1, darjah 2, darjah 3 di Kemboja ada yang telanjang lagi. Baju tak ada.
Ada satu pakcik tu saya jumpa, bagi daging, bagi beras, bagi duit. Kita bagi sumbangan. Rumah dia tu betul kat tempat kita bagi tu ada lopak paya, lepas tu nampak satu pondok buruk. Itu rumah dia. Saya kata pakcik tinggal seorang ke? Yang tukang terjemah ni cakap dengan bahasa Khmer, bahasa Kemboja. Dia cerita, dia kata dia seorang je, isteri dia tak ada kat rumah, isteri dia kat hospital, tak sihat. Lah, tak tolong jaga isteri ke? Tak ada duit nak pergi jaga. Dia tunggu kat rumah, doa hari-hari bila isteri dia balik. Sampai macam tu sekali. Maknanya susah kita akan fikir ada orang lagi susah daripada kita. Nampak? Kan Piramli kata okey lah kita boleh makan hati. Orang tu asyik-asyik makan tulang macam itu. Nampak? Mengajar kita tentang syukur. Ya? Bila syukur kita akan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beriman dalam banyak-banyak nikmat. Cuba tengok dalam banyak-banyak makhluk, Allah tak jadikan kita makhluk mati. Dia ada dua, makhluk hidup, makhluk mati. Tak jadi makhluk mati ni meja ni. Makhluk mati. Makhluk mati. Ni mati. Tak on, tak hidup. Ini pun mati ni. Campak je pun dia tak boleh buat apa. Dia tak boleh menjawab. Letaklah elok. Dia tak cakap. Makhluk mati. Makhluk hidup pula, syukur kita jadi makhluk hidup. Dalam kalangan makhluk hidup ada 3 jenis makhluk hidup. Syukurlah kita tak jadi tumbuh-tumbuhan. Bayangkan jadi pucuk midin. Kan asal kenduri je habis midin. Lahir-lahir jadi rebung, habis kat Negeri Sembilan. Masak lemak cili api lauk rebung, habis. Muncullah tak jadi jagung, kejap-kejap corn incap. Muncullah tak jadi daging, muncul tak jadi ayam. Ayam pula tak cukup dah sekarang. Nampak? Bayangkan lahir-lahir jadi lembu. Dalam kandang tu berbincang. Agak-agak engkau tahu ni siapa kena korban. Lembu berbincang sesama lembu. Aku rasa engkau. Kenapa engkau kata begitu? Kerana engkau daging kau banyak. Yang aku dengar, Tuhan kita sukakan yang tulang-tulang. Benarkah begitu? Berbincanglah lembu dengan lembu di kalangan kandang itu. Yang dia tak tahu sudah 2 tahun tak buat PKP. Sebab PKP maka korbannya lebih besar. Selesai, yang kurus, yang gemuk semua kena sembelih. Habis semua. Mujurlah tak jadi lembu. Dan syukur juga kita ni dipilih jadi manusia. Di kalangan manusia tu pula syukurlah kita tak buka-buka mata, kita duduk dekat tempat ibadat yang lain. Buka-buka mata gereja, buka-buka mata kuil, buka-buka mata lain. Kita syukur buka-buka mata duduk dalam keluarga Islam. Dan ada di kalangan kita yang dah dewasa baru dapat Islam. Tanya dia, nikmat dia dapat Islam macam mana dia rasa? Abang Adam Kori, kenal tak? Abang Adam Kori, Dragon. Dragon kenal kalau Adam Kori tak kenal. Ajar budak ni. Dah dia dalam tempoh dia masuk Islam tak sampai pun 20 tahun, baru tak sampai 15 tahun dia telah berjaya mengislamkan 17 orang lagi sahabat dia. Tengok. Ada orang saya jumpa di Tanah Suci, waktu nak balik, Ustaz sama-sama doa Ustaz ya, mudah-mudahan mak saya dapat masuk Islam juga. Dia ada 5 beradik, 3 dah masuk Islam, 2 lagi belum. Dia tak kisah 2 tu, dia risaukan mak dia. Dia harap sangat mak dia masuk Islam, tapi pada ketika itu mak dia belum masuk Islam. Itu doa, saya terus tadah tangan. Jom kita doa sama-sama. Doa di Tanah Suci. Orang mensyukuri dapat nikmat Islam. Dahlah syukur dapat nikmat Islam dekat Malaysia pula. Dahlah di Malaysia, di Simunjan. Kan? Bukannya di tempat lain. Bayangkan lahir-lahir Islam, tapi duduk kat mana? Palestin. Tanya sahabat-sahabat kita di Palestin, punya jahatnya rejim Tel Aviv ni, kan? Yang ni yang apa? Palestin apa ni, yang ni Israel ni buat apa? Dia buat apa? Dia hantar tu siap budak tu sign from Israel with love. Dia sign peluru berpandu. Dia tuju kat mana? Dekat tuju tempat yang ramai ibu-ibu dan juga kanak-kanak. Bayang.
Itu sebab daging korban dekat sana 1/2 2,000. 1/2 2,000. Sebab lembu yang sampai sana semua lembu yang berjaya mengelak peluru. Mahal lembu tu. Jangan main-main. Dahlah duduk di Malaysia, bayang berapa ramai malam ni datang pakaikan plakat saja. Lesen pun tak ada. Tapi tak kena tahan sebab rela je depan tu. Rela belum pernah lagi lesen. Tak pernah tanya. Nikmat kita datang. Nampak tak? Syukur. Belajar bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala berikan. Rasulullah SAW bersabda, sungguh mempesona keadaan orang yang beriman, seluruh urusannya baik dan tidak ada hal itu pada orang lain selain pada orang beriman, iaitu jika dia mendapatkan kesenangan dan dia bersyukur, maka itulah baik baginya. Jika ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka itulah yang baik baginya. Kita selalu dengar as-sabru minal iman, sabar sebahagian daripada iman, sabar separuh daripada iman. Pernah dengar kan? Sabar separuh daripada iman, separuh lagi apa? Dah koma, tiba-tiba darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Separuh daripada tu adalah syukur. Kalau separuh sabar, separuh lagi kita bersyukur. Bagaimanakah caranya kita nak bersyukur? Yang pertama, selalu mengingati Allah dalam hati kita. Itu sebab lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita minta ampun dengan Allah. Dengan Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Subhanallah mahamdida iman abada, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Zikir lagi. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kita ingat Allah banyak-banyak. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Itu sebab kalau buat kenduri, kita jemput orang, kita buat tahlil, terbaiklah tu. Ada orang keluar dekat dalam media sosial buat tahlil, menyusahkan orang, menyusahkan keluarga. Siapa suruh susah-susah? Yang pentingnya zikir. Tak ada cakap nak buat tahlil. Tak pernah lagi Imam buat tahlil kurang-kurang ayam 10 ekor. Kepala lembu depan imam. Tak pernah buat macam tu. Jangan difitnah majlis zikir dengan cara macam tu. Tak mampu buat dekat rumah, buat dekat madrasah. Betul tak? Tak ada masalah. Itu sebab ulama Nusantara dulu memprogramkan zikir itu macam tu. Dia susun supaya kita ada disiplin. Kita ingat subhanallah, subhanallah. Mudah-mudahan itu cara kita ingat Allah banyak-banyak. Wa zakarullaha katsira. Siapa nakkan rahmat Allah, siapa nakkan hari akhirat, surah Al-Ahzab ayat 21, wa zakarullaha katsira, maka ingat Allah banyak-banyak. Ingat tu, ya, ingat Allah selalu. Kedua, menjauhi penyakit hati. Tanda syukur, buang penyakit hati dalam masyarakat. Jangan baik dengan dia. Dia tu jangan baik dengan dia. Dia tu baik, dia tu dengan parti tu. Dia ni dengan parti politik ini. Jangan. Di kawasan perumahan kita, jangan politik 24 jam. Ada masa politik pun tak ada sampai bergaduh, sampai berpecah belah di madrasah, di tempat semayang. Jangan. Nabi tak ajar. Kita nak memilih pemimpin, pilihan raya, pangkah, sudah. Kalau cakap pasal politik menyebabkan kita bergaduh, jangan cakap. Faham? Dengar cakap saya. Sayangkan saudara kita ni sebab Islam. Kita nak salam sejahtera, Islam sejahtera, selamat, agama yang selamat. Kenapa nak cerita benda?
Teruk betul parti tu. Kenapalah kau masih lagi dengan parti tu? Ini seorang tu. Kau percaya lagi? Si. Ada. Jaga perpaduan kita ni. Kita bergaduh, jangan baik dengan dia, jangan baik dengan dia, jangan baik dengan dia. Aku tak nak tengok muka kau lagi. Jangan. Akhirnya pergi kedai makan, jumpa lagi. Ada pula dia dekat sini. Pergi kedai barang, beli barang. Alah, kenapalah masa ni kau nak beli barang? Dah memang satu kampung. Jaga ukhuwah kita, jaga silaturahim sesama kita. Buang penyakit hati. Apa penyakit hati? Pertama, tamak. Tak cukup sikit. Jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham? Orang perempuan faham? Jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham? Maksudnya kalau ada makanan-makanan, kalau ada jangan tamak, ambil banyak, kongsi seorang sikit. Maksudnya tak cukup tak apa. Cuba sangka baik dengan penceramah. Siap tunjuk ni. Iya. Sebenarnya jangan kita tamak. Kadang-kadang orang dulu-dulu dia mencuri dekat mana? Tak, batu sempadan tanah. Waktu malam orang tidur, dia alih batu sempadan tu biar tanah dia besar. Allah janjikan siapa yang tamak sampai ambil hak orang lain, Nabi kata apa? Allah akan sempitkan lubang kubur dia sampai berselisih tulang rusuk. Na'udzubillah, minta jauhkan.
Ya. Meninggal tengah tengok cerita yang bukan-bukan dalam handphone. Tengok cerita perang. Tahu cerita perang? Janganlah tanya lagi perang apa. Allah. Tengok bini yang nampak tak? Anak. Allah, sekali ternampak satu yang dia tak pernah nampak. Allah. Bin jatuh, telefon tak sempat off. Mati. Anak, ayah. Dia ambil telefon. Huyuh dah. Mana nak? Itu sebab imam hari-hari doa, Allahumma khtim alaina ya Allah bihusnil khatimah wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Minta penyudah yang baik, meninggal tengah baik. Arwah datuk saya, arwah Allah yarham Lebay alias bin Wahab, dia nak meninggal dunia tu, dia cakap dengan nenek saya, dah sampai dia dah, senja tu dah sampai dia dah. Dia buka gigi palsu, dia letak tepi. Tinggal ya, nak pergi dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Meninggal. Arwah atuk saya, cucunya pun belum tentu lagi dapat dia. Betul. Nak dapat macam tu, jaga perangai elok-elok, berhenti sang rokok. Faham? Kalau rokok berhenti, dadah lebih lagi jangan terbabit. Jangan terbabit. Minta tolong jaga anak-anak kita. Mak ayah, anak-anak kita ni, aset kita ni, saya nak beritahu. Kadang-kadang kita berkira dalam pendidikan agama dia. Mahal belajar agama, belajar mengaji kena bayar RM50, bayar RM100. Agaknya ustaz tu pergi Mekah ulang alik agaknya. Jangan macam tu. Biarlah kita bayar RM100 sebulan, RM200 sebulan. Sekali anak kita rosak, bayar RM10,000 sebulan pun belum selesai lagi masalah. Jangan berkira dengan agama untuk anak kita. Kemudian yang ketiga, penyakit yang kita kena buang, penyakit apa? Penyakit dengki. Tamak, sombong, dengki. Dengki bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Dalam Malaysia dia punya teruk, dua-dua pakai. Hasad, dengki. Dengar-dengar dia pakai kereta baru, tak ada dicuri duit tu. Dengarnya dia naik pangkat, tak apa dijilatnya bosnya tu. Dengarnya anak dia dapat SPM, dapat 9A, macam anak dia seorang pandai. Apa masalah ni? Dengar-dengar dia pakai kereta baru, ya ke? Ya Allah, bolehlah tumpang. Dengar-dengar dia naik pangkat, ya ke? Bolehlah minta tolong dengan dia lepas ni. Dengar-dengar anak dia dapat 9A SPM, alhamdulillah. Ada juga anak-anak pandai dekat kawasan kita ni. Kau dengar cerita tak? Cerita apa? Abang ngaji itulah, yang umur 85 tahun tu. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin, dia kan dah lama dah menduda. Isterinya meninggal dunia, tinggal hidup seorang. Biarlah dia kahwin. Kau tak dengar habis ceritanya. Kita dengar dulu. Kami nak madah. Dia kahwin dengan anak dara umur 25. Cuba cakap yang baik-baik. Alhamdulillah, dapat isteri yang tegap, boleh jaga dia. Ini tak malam pertama mati. Janganlah cakap macam itu. Cuba tanya perempuan, kenapa yang suka sangat dengan Abang Ngaji ni? Pertamanya, Abang Ngaji ni dia pandai gurau. Pandai bergurau. Dia romantik. Minum air kelapa ni bersilang stroke.
Dia pandai bergurau, dia romantik. Dan setiap kali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dah dia pakak tak teranga. Nak balas apa? Contohlah. Contohlah. Tapi orang berkawan sinilah tempat lain. Jadi makna kata, jangan kita dengki. Buang. Seterusnya yang ketiga, ucapkanlah kalimah-kalimah pujian kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tu antaranya. Ya? Kemudian begitu juga Rasulullah SAW bersabda, dua kalimat yang ringan diucapkan lidah, berat dalam timbangan dan disukai oleh Allah yang Maha Pengasih, iaitu subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Barang siapa mengucapkan subhanallah bihamdihi 100 kali dalam sehari, ia akan diampuni segala dosanya, sekalipun dosanya itu sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Muslim dan juga At-Tirmizi. Barang siapa mengucap subhanallah, maka baginya 10 kebaikan. Barang siapa membaca la ilaha illallah, maka baginya 20 kebaikan. Dan barang siapa membaca alhamdulillah, baginya 30 kebaikan. Bacalah. Nabi dah beritahu dah tu. Kemudian tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara banyakkan amal ibadah. Selalu datang tempat masjid, tempat surau, masjid, madrasah, datang, hidupkan. Datang majlis ilmu, jangan pilih penceramah. Malam Samsul debat dia datang, malam debat Samsul dia tak datang. Jangan. Tadi beria nak tengok. Tadi siapa yang mengumpat saya tadi, saya maafkan dah. Saya masuk tadi, saya dengar je mengumpat di balik tabir. Maafkan. Tingginya salah ke Samsul debat tinggi? Buka aja mas, dalam TV nampak tua. Wah, ajar betul. Tapi saya maafkan, tak ada masalah. Macam mana tengok dalam TV, macam itulah tengok kat luar TV. Kan? Nak ambil gambar, tak ada masalah. Lepas ni, boleh? Satu gambar RM200. Tak adalah, mana ada. Saja je. Kemudian, tolonglah mereka yang memerlukan itu tanda syukur. Mengadakan acara kesyukuran, buat majlis kenduri, tahlil, tapi besarkan Allah. Ingat Allah banyak-banyak. Malam tahun baru, buat majlis dekat surau, dekat madrasah, buat majlis. Malam kemerdekaan, baca Yasin, tahlil, doa selamat. Lepas tu countdown, buat countdown dekat madrasah. Malam merdeka, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada masalah. Ini tak kira gaya Cina ke, tak kira gaya apa, dia lagi tahu memang cun pada orang lain. Kan dah keluar cakap ni 9 tu. Kan? Boom, tang. Gaya orang lain dia juga yang hilang tangan. Heran betul lah. Kemudian seterusnya, jangan selalu melihat ke atas, tapi tengoklah yang di bawah. Maksudnya tengok orang lebih susah daripada kita. Begitu juga sentiasa tersenyum. Senyum walau apapun ujian yang datang dalam hidup kita, tersenyum. Seterusnya, berkongsilah ilmu. Cari ilmu dan kongsi. Cantik taluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Berburu ke padang data. Wah, dengar ya? Berburu ke padang data, dapat rusa berbelang kaki. Mana ada orang berburu kat padang? Padang data pula, kau buta ke tak nampak apa-apa kat padang? Tak pantun tu maksudnya begitu.
Berburu ke padang data dapat rusa berbelang kaki. Mana ada rusa berbelang kaki? Itu bukan rusa, tapi belalang. Dia nak mengaku dia dapat rusa belalang. Rusa lah ni, rusa, tapi rusa belang kaki. Kalau berguru ke palang anyar, ibarat bunga kembang tak jadi. Kalau adik-adik tak menuntut ilmu betul-betul, rugi masa depan kita, rugi. Adik-adik nak berjaya, adik-adik semua nak pakai kereta besar, nak pakai motor besar, adik-adik nak berjaya dalam hidup, nak tolong mak ayah, nak tolong orang kampung sini, nak tolong masyarakat. Belajar rajin-rajin, tuntut ilmu, jangan buang masa. Kau adjust motor ayah kau, kau buka skru, kau buka exhaust, kau pasang-pasang balik, berlebih pula skru, bunyi pun dah lain. Buat apa? Tak payah. Sampai masa besok ada duit, beli je motor. Saya nak motosikal ni. Teruk betul. Lepas tu dah lah jalan dia tu. Turun daripada motosikal macam ni. Mak, apa khabar? Kan? Begitu juga. Begitu juga yang seterusnya adalah dengan cara memelihara nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jaga nikmat dengan baik. Burung nuri, burung tekukur, bermain-main dekat sumur. Hidup kita wajib bersyukur, barulah hidup tenang dan makmur. Hujan turun membawa poti, habis basah kain kek jomo. Nikmat hidup selalu hadir, hanya bagi mereka yang syukur. Biji padi sedia ditabur, biarlah tumbuh ke petak sawah. Kepada Allah kita bersyukur dengan meningkat iman dan takwa. Apa raman buah kepaya, pohonnya satu tak tangkai. Apa tanda orang gembira, selalu bersyukur dengan seadoi. Apa yang ada kita syukuri. Buat apa menggali sumur kalau orang sibuk dek tidur? Buat apa panjang umur kalau hidup tidak bersyukur? Panjang umur tapi tak syukur buat apa? Membaca kitab sehingga tamat, berjalan-jalan ke gunung kapur, hidup kita penuh dengan nikmat. Jangan pula menjadi kufur. Ini pantun khas untuk malam ni. Belimbing basi, belimbing buluh, kalau dimakan rasa nikmat. Jadi manusia jangan mengeluh, banyakkan bersyukur dengan nikmat. Jangan mengeluh. Panas, panas. Malam lain tak panas, sebab malam ni ramai panas. Anggaplah panas kita Allah nak bagi pahala. Amin. Untunglah dia penceramah kipas kiri kanan. Janganlah marah. Sekejap je lagi, ya. Durian kampung harus cek colah buluh. Bila nak alih payah nak angket. Manusia hidup pandai mengeluh, wahal sejuta nikmat meloket. Banyak nikmat Allah lagi, tapi tetap mengeluh. Aduh, lambatnya penceramahan. Bila penceramah dah sampai, sampai pun. Bila ceramah, tak kata berhenti dia ni. Contoh, macam-macam ada je benda nak komplain. Jangan mengeluh. Sabar. Ni, pasal lambat balik. Suami lambat balik, salah. Esok tu suami tu tak sempat isyak dah balik rumah. Cepat balik, tak semayang ke? Kena marah juga. Cuba fikirkan kebaikan suami. Suami dia lambat balik, macam mana pun dia tetap bawa balik kuih kapal. Kuih kapal tu kuih kapal. Kuih cakui. Kan melekat berkapal tu macam mana. Cakui kapal. Duduk kat rumah dah mula lameh sampai tak tahu nak buat apa lagi. Walau anak Adam diberi gunung emas, dalam hatinya pasti nak lagi. Dah dapat gunung emas, tetap nak lagi. Itulah manusia. Nabi kita sebut apa? Anak-anak Adam kalau diberi 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tapi Nabi ajar, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Makan mangga mencicah hasam sampai bono lain tak dapat makan.
Saudaralah kita wahai cucu Adam, nikmat yang mana lagi kita nak dustakan? Ada samud mengundur-undur, samud air mati termasuk lubang. Kalau hidup tidak bersyukur, sampailah mati merasa kurang. Tidur lambat baru tersadar, sampai terlepeh makan sarapan. Jangan selalu merasa lapar, cuba bersyukur dengan apa jua keadaan. Pergi ke pasar membeli udang, udangnya sogar hasil tangkapan. Ada kala merasa kurang, namun pada dasarnya kita dalam kenikmatan. Tadi saya makan mi udang di Asajaya, basah udang hui. Saya tak selera sangat, jadi saya tak makan habis. Saya biarkan je kepala tu. Kepala dia besar penumbuk, macam mana nak makan? Saya makan nak isi dia. Itulah nikmat. Sebab tengah udang tadi teringat mi udang. Saya pernah makan kuih tiaw dekat Penang. Cak kuih tiaw telur dibasuh. Telur basuh. Tah telur siapa basuh pun tak tahu. Rupanya telur tu dia basuh dulu. Dia basuh dulu kulit telur tu. Tu saya makan kat kedai mamak tu. Mamak, roti canai, roti telur, telur basuh. Saya sudah mandi pagi tadi. Telur dia fikir. Tahu betul mamak. Makan ikan merenang kepaya, rasa nikmat sampai mengeletak. Pagi-pagi boleh buka mata. Bukankah itu nikmat yang besar? Ada burung mencatuk sabut, burung diberi nama tukukur. Manusia kufur akan banyak merungut, manusia beriman pasti banyak bersyukur. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, maka bila katakan cinta menuju syurga, banyakkanlah cinta pada Allah dengan salah satu caranya yang paling mudah buat sepatutnya, tapi ramai manusia sukar nak laksanakan, iaitu bersyukur kepada Allah. Dan bersyukur tadi salah satunya memelihara nikmat supaya tidak rosak, dan kita laksanakan segala perintah Allah, tinggalkanlah larangan-larangan. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur menjemput, rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesudian hadir pada malam ini. Dah habis.